Okey, baik. Apabila kes sebagai contoh Global Equine Services Berhad dibongkar, ia nyata memberi kejutan kepada negara tentang soal kemanusiaan khususnya untuk kanak-kanak. Dan selain itu, Polis Diraja Malaysia telah menerima 399 laporan berkaitan pakej penipuan haji dan umrah sehingga Januari 2024 yang melibatkan 1,614 jemaah dan kerugian lebih daripada 14 juta ringgit. Dan sebanyak 25 kertas siasatan telah pun dibuka untuk menyiasat kes-kes ini. Dan kalau kita perincikan, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia juga telah mengendalikan 177 aduan yang melibatkan tuntutan berjumlah 4.3 juta ringgit. Dan dalam kedua-dua kes ini, Niaga Wani pada waktu ini kita nak cuba memahami apa yang akan berlaku terutamanya kepada sistem perniagaan tersebut dari sudut perundangan termasuk operasi dan emolumen. Dan jadi saya berbesar hati hari ini bersama dengan saya di studio adalah saudara Reza Zakaria, pensyarah kanan di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Reza, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali kalau kita perincikan kes-kes seperti JISB, isu melibatkan penipuan agensi umrah dan sebagainya ini, apa yang akan berlaku kepada perniagaan tersebut dan syarikat itu, dan adakah ia akan terberhenti sepenuhnya ke bagaimana? Mungkin boleh bantu faham berkenaan konteks perniagaan itu. Ya. Okey, terima kasih Arif. Ya. Untuk konteks perniagaan tu dia masih lagi diteruskan daripada segi modus operandi dia setiap hari urusan dia, sebab apa yang telah ada dalam urusan setiap hari masih lagi perlu diteruskan. Cuma dari segi mungkin daripada segi undang-undang, contohnya di listed di bawah bursa, contohnya telah melanggar salah satu protokol, iaitu tiada rekod jenayah. Jadi di situ mungkin ada masalah daripada delistedkan daripada bursa saham. Dan apabila ada rekod daripada pihak mahkamah ataupun PDRM ataupun mana-mana, contohnya mungkin LHDN, mungkin dia akan membantutkan perjalanan perniagaan, proses perniagaan, di mana proses cash flow akan ada masalah di situ, transaksi ada masalah di situ, dan mungkin penukaran ataupun transfer atas kepada pembeli yang baru mungkin ada masalah di situ. Jadi di situ sahaja mungkin kita tak nampak daripada segi dalaman, tapi di segi luarannya kita boleh nampak daripada khusus kepada syarikat ataupun perniagaan yang dilakukan oleh syarikat itu sendiri. Ya, sudah tentu kalau kita perincikan juga PDRM ada melaporkan kalau kita bercakap soal berkait kes JISB, pembekuan akaun dan sebagainya, ya, itu antara langkah yang telah pun diambil oleh pihak PDRM dalam kerana siasatan masih belum selesai lagi, panjang lagi ceritanya. Dan mungkin dari segi komersial, ya, mungkin adakah sedikit mengganggu perjalanan perniagaan kalau kita bercakap dalam sudut komersial, bekalan stok yang tak terpakai, aktiviti perniagaan harian dan juga mungkin isu pembayaran gaji terutamanya. Ya. Jadi daripada segi stok, contohnya dalam undang-undang komersial di Malaysia, kita mengguna pakai di mana kalau barang itu tidak dicam, ya, dicamkan dalam bahasa Inggeris ialah ascertain, ascertain oleh pihak pembeli. Kita tak tahu siapa pembeli dia. Jadi mungkin contohnya pihak mahkamah ataupun Jabatan Insolvensi, sekiranya saya ambil contoh JISB, ya, akan aset ini dibekukan, dan masih ada lagi pembeli-pembeli yang tidak mendapat lagi barang yang dibeli, ya, sebab saya tak silap saya JISB ada banyak jenis bisnes. Betul, ya. Banyak jenis bisnes daripada segi penternakan, ya, contohnya barang-barang hasil pemasaran. Jadi dekat situ mungkin pembeli akan tidak menerima hasil yang dibelinya dekat situ. Jadi pihak seperti Jabatan Insolvensi perlu ascertain atau perlu mencamkan siapa yang pemilik kepada barang ini. Daripada segi situ mungkin stok itu akan diberikan tapi dengan nilai mata wang. Sebab kita akan liquidatekan, pihak Jabatan Insolvensi ataupun mana-mana jabatan akan liquidatekan aset-aset ataupun stok ini kepada nilai mata wang, supaya nilai mata wang itu diberi kepada pembeli ini. Ditransfer kepada pembeli. Ditransfer. Sebab itu adalah hak sebagai pembeli. Betul. Sekiranya terdapat ada pelanggaran kontrak
pelanggaran perjanjian jual beli di dalam konteks komersial, memang pembeli ada kita panggil remedy untuk diberikan kepada pembeli supaya pembeli dilindungilah daripada segi undang-undang. Cuma dari konteks apa yang dilakukan oleh JSB daripada segi hal-hal keprimanusiaan kanak-kanak itu memang di luar konteks komersial. Di luar, dalam konteks komersial adalah sekiranya ada pembeli yang masih lagi perlu menerima barang ini, terpaksa akur dengan apa yang Jabatan Insolvensi ataupun mana-mana pihak mahkamah juga yang akan mengambil alih hasil-hasil stok ataupun apa-apa barang yang dimiliki oleh pihak JSB. Betul diterima. Okey, saya nak letak situasi sedikitlah untuk supaya orang ramai senang faham. Katakanlah saya sebagai seorang pembeli ataupun saya dah sign kontrak untuk pembekalan daripada JSB sebagai contoh dan kemudian pada satu tahap disebabkan oleh tindakan oleh pihak PDRM ini saya tak dapat stok saya. Okey, sebagai contohlah saya tak dapat barang keperluan saya. Ke mana sepatutnya saya sebagai orang yang telah pun menandatangani kontrak bersama dengan syarikat itu sebagai mereka sebagai pembekal kepada saya, mungkin adakah saya boleh sebagai contoh tribunal tuntutan ataupun saya ke mahkamah sebagai tuntutan sivil dan sebagainya. Bagaimana nak memahami dan juga ke mana saya boleh pergi dalam konteks perundangan melibatkan perniagaan ini? Okey, jadi soalan yang bagus Arif. Sebab banyak yang tak tahu pasal hak-hak dalam apabila membeli dalam segi komersial ni. Apabila seorang pembeli membeli barang, perlu menahu yang dia ada satu kontrak atau satu perjanjian yang dibeli dalam bulk. Sebab ini adalah barang yang dibeli dalam agak kuantiti yang besar. Betul. Kalau macam setakat beli satu dua benda, itu kita memang rasa itu agak kecil. Tapi kalau beli yang dalam bulk, kita ada satu perjanjian di mana perjanjian itu memang diakur, yang dia ada dekat sini yang boleh dilaksanakan di pihak. Contohnya di tribunal pengguna. Contohnya, sekiranya pembeli tidak mendapat apa yang dihendaki, boleh bawa ke tribunal pengguna. Salurannya kepada saluran yang tertentu. Jangan yang nak post dekat social media menunjukkan apakah barangan-barangan yang tidak dapat. Dari segi itu kita boleh lihat sekiranya tribunal pengguna ataupun pihak mahkamah pun untuk mendapatkan apa-apa resolusi untuk kepada pembeli tersebut. Sebab banyak pembeli-pembeli, bukan saja JSP, banyak lagi organisasi-organisasi macam mana Harith kata tadi pasal agensi umrah. Banyak yang terbantut apabila nak buat umrah dah sign dah. Tapi tak dapat. Tapi saya boleh quote daripada Kementerian Pelancongan. Sekarang ni ada dalam dekat 300 lebih di mana company ataupun agensi yang masih di blacklisted kan. Jadi dekat situ saya rasa kita perlu tahu sebagai pengguna, sebagai pembeli, perlu tahu mana saluran yang penting. Contohnya di tribunal pengguna, sekiranya dah tanda tangani perjanjian tersebut, kita boleh bawa, ini adalah apa yang saya telah tanda tangani, di sini saya nak menerima apa pampasan sekiranya ada. Tetapi sekiranya kontrak itu, perjanjian itu tak kata ada pampasan atau ada remedy dekat situ. Jadi dekat situ tak ada apa-apa pertolongan yang boleh diberi daripada segi perjanjian, tapi daripada segi undang-undang mungkin ada. Mungkin ada. Jadi mungkin daripada tribunal pengguna pihak mahkamah contohnya ada. Ada jalan contohnya. Tapi kita kena lihatlah sekiranya undang-undang ni menyebelahi kita ke tak. Itu juga cukup penting untuk saya rasa orang ramai, terutamanya kalau kita cakap dari segi umrah, perlu mendapatkan nasihat dan juga elakkanlah dulu nak viral perkara ni. Satu lagi sebagai contoh, kalau kita cakap berkenaan dengan umrah ini, Reza, antara yang menarik adalah sebagai contoh, katakanlah perjanjian pembayaran itu dia cakap okey, kita akan pergi sewaktu musim sejuk di
Mekah sebagai contoh lah Okey, dia bagi dalam tempoh katakanlah sehingga bulan Mac lah katakanlah selalunya sehingga Mac tahun 2025. Tetapi selepas Mac 2025 delay lagi tak pergi, keep on delay. Dan juga contoh kalau saya bagi tahu kat syarikat umrah agensi tu cakap saya nak balik duit saya, tapi agensi tak reluctant nak return back the money itu sebab itu antara situasi yang sering kita nampak, dan juga rakan-rakan saya juga pernah berlaku situasi sebegitu. Adakah boleh juga saya sebagai pengguna menuntut pergi ke tribunal tuntutan pengguna sebagai contoh untuk memastikan bahawa saya dapat balik return duit saya? Kalau you tak jadi pun trip tu, saya nak batalkan. Maksudnya saya nak membatalkan kontrak itu. Adakah situasi sebegitu juga membolehkan? Betul. Jadi daripada segitu kita perlu lihat daripada perjanjian. Sekiranya perjanjian, memang saya tahu memang ada yang kena bayar upfront, kena bayar deposit dulu, letak sekurang-kurangnya 1,000 ke 2,000. Jadi di situ kita perlu lihat perjanjian, sekiranya perjanjian memberi balik duit. Deposit sekarang ni kita lihat susah banyak yang macam susah. Jadi daripada segi situ kita kena lihat sekiranya perjanjian tu membenarkan kita dapat balik deposit tu. Kalau tidak dapat, dan mungkin boleh tribunal pengguna ataupun pergi ke pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan cuba, sebab sepatutnya yang pertama kita tengok whether agensi umrah atau agensi pelancongan ni didaftarkan. Sebab banyak agensi yang tak didaftarkan, yang hanya dikatakan di bawah selimut. Jadi kita perlu lihat whether dia didaftar atau ada lesen. Sekiranya tak ada lesen, baru kita boleh, ini memang tidak disenggarakan dengan memang bawah undang-undang. Jadi kita perlu buktikan. Jadi dekat situ kita boleh bawa kes ni ke tribunal pengguna daripada segi, sebab banyak, bukannya satu dua, banyak kes yang macam ni. Yang banyak yang sampai saya rasa berjuta dah sekarang ni. The amount, cumulative amount dia tu cukup besar sebenarnya. Okay, kalau kita lihat juga kes-kes seperti JSB agensi umrah ini, dia sebenarnya dikategorikan sebagai satu jenayah korporat ke, ataupun mungkin pecah amanah jenayah ke, atau bagaimana sebenarnya spesifikasi secara terperinci berkait dengan kes-kes seperti ini? JSB dia, sekali lagi pasal apa yang dilakukan menggunakan kanak-kanak semua tu, dia berdasarkan apa yang saya lihat, dia memang satu kita panggil organised crime. Organised crime dengan ada niat dan modus operandi dia di sebalik perniagaan yang dilakukan. Dia global, dia memang satu dunia. Memang satu dunia. Tapi di sini saya boleh lihatkan dia tak ada unsur-unsur pecah amanah. Sebab pecah amanah ni kita perlu tahu kita kena ada pemegang amanah untuk adanya pecah amanah. Tetapi disebabkan banyak orang yang confuse apabila akaun-akaun JSB dibekukan di bawah AMLA, iaitu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Section 44. Jadi dekat situ orang ingatkan, dia ada unsur-unsur pecah amanah. Sebenarnya dia lebih kepada organised crime, menggunakan syarikat, menggunakan perniagaan, ditutupkan sebagai apa-apa modus operandi yang dilakukan di bawah syarikat. Melindungi apa yang dilakukan. Jadi dekat situ kita lihatkan dia bukan tak ada pemegang amanah. Pemegang amanah dia bukan shareholders, stakeholders yang ada nampak, tak ada. Dia lebih kepada satu organised crime ataupun boleh dipanggil corporate crime. Mungkin kalau dalam konteks ataupun situasi ini, mungkin apa bentuk langkah-langkah yang boleh diambil pihak berkuasa lah dalam nak memastikan pihak syarikat terutamanya tidak menjalankan aktiviti secara yang tidak bermoral, boleh saya katakan, dan juga mungkin dan terutama dalam melaksanakan aktiviti perniagaan mereka. Kita tahu ada laporan pihak polis ataupun zakat juga, LHDN juga memberitahu mereka tidak membayar cukai dan sebagainya. Jadi mungkin adakah boleh detect lebih awal? Maksudnya ada yang menyatakan bahawa kalau pihak berkuasa detect lebih awal, maksudnya membuat pemeriksaan terhadap syarikat ini lebih awal, mungkin lebih awal lagi kita dapat memastikan bahawa ada sesuatu behind ni. Betul. Harith, Bursa Saham salah satu organisasi yang besar di Malaysia yang di mana kalau sekiranya dilistedkan, memang saya rasa bursa perlu ambil alih untuk lihat apakah
adakah company yang dilisted setiap tahun. Perlu ambil langkah proaktif untuk lihat adakah company-company yang melakukan perniagaan-perniagaan ni yang menghasilkan banyak income setiap tahun, perlu memberi lebih kepada fokus lah, monitor, kita panggil monitor, corporate monitoring. Lagi satu ialah sebabkan bisnes atau perniagaan yang dilakukan di bawah GISP. Mungkin pihak contohnya Kementerian Dalam Negeri, apa yang hasil-hasilnya yang dikeluarkan, macam mana dia dapat hasil-hasilnya, dan juga dia guna tenaga pekerja daripada mana. Adakah kanak-kanak, budak-budak, umur berapa. Dekat situ kita boleh includekan juga mungkin Kementerian Pendidikan, dekat sini banyak juga yang boleh di-involve. Of course, semestinya PDRM perlu ambil langkah yang proaktif lebih untuk lihat kalau ada yang laporan-laporan ke daripada segi perniagaan yang tak bayar on time, yang tak bayar. Sebab banyak kes-kes penipuan daripada kes agensi umrah. Tapi kita tak dengar apa-apa langkah yang ambil. Satu dua, tapi yang lain saya rasa perlu lagi proaktif. Pihak berkuasa semua perlu ambil tahu kalau kes-kes macam agensi umrah ni, saya rasa Kementerian Pelancongan, sebab dia dilesenkan di bawah Kementerian Pelancongan. Dekat situ saya rasa diorang perlu ambil tarik isu lesen. Daripada situ perniagaan tak boleh lakukan, blacklisted diorang daripada mungkin untuk diregister di bawah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan monitor individu-individu tersebut yang melakukan aktiviti-aktiviti di bawah perniagaan ni. Sebab dia tutupkan perniagaan ni dan dia gunakan satu nama, contohnya perniagaan untuk membuat pelancongan. Tapi bawahnya kita tak tahu apa yang dia buat guna. Jadi kita perlu tahu konteks apa yang berlaku dekat dalam dia. Mungkin Reza, akhir sekali berbagi dalam 2 minit perbincangan kita ini, bagaimana mungkin individu yang mungkin merasakan bahawa diri mereka terjerat ataupun terperangkap dengan situasi ini, sebagai contoh umrah ke, adakah ataupun ialah urusan perniagaan yang urusan B2B, business to business, yang dia merasakan bahawa perniagaan lagi satu yang saya berurusan ni tak betul lah, ataupun saya rasa saya ditipu lah, dia baru rasa adakah dia boleh ke macam nasihat guaman, klinik guaman dan sebagainya untuk mendapatkan nasihat-nasihat tertentu, what's next, apa yang harus saya pergi, apa bentuk dokumen yang perlu saya kumpulkan. Mungkin nasihat Reza kepada mereka di luar sana yang mungkin merasakan diri mereka terjerat ataupun terperangkap dalam situasi sebegini. Banyakkan transaksi yang dilakukan adalah melalui WhatsApp ataupun dalam social media. Kita dah ada digital teknologi ni, saya rasa perlu tahu macam mana nak guna dia dalam masa yang sama. Jadi boleh jadikan sebagai satu bukti, keterangan. Kalau dapat message yang kita dah tanda tangan, ni ada tanda tangan melalui WhatsApp, dia tu PDF boleh hantar. Jadi kat situ kita boleh tahu macam mana kita nak cari nombor ni, macam mana kita nak trace balik dokumen tu, jadikan sebagai bukti. Apabila sekiranya kalau kita beli satu benda tak dapat apa yang kita sepatutnya dapat, kita boleh laporkan kepada pihak polis. Tunjuk apa bukti, tunjuk apa keterangan yang dah ada. Sebab banyak kes-kes yang macam ni yang dah bayar upfront, dah bayar screenshot communication tu, apa-apa yang telah dibincang, discuss, nak bagi, saya nak bagi tarikh tiket pada hari ini and so, tapi dapat 2 minggu yang kemudian. Jadi tarikh yang sepatutnya saya dapat ni tak dapat. Jadi buktikan. Perlu satu bukti yang kukuh, jelas. Sebab banyak yang kena tipu, Jadi buktikan. Tunjukkan keterangan. Digital print tu kena ada. Jangan lupa. Jangan nak clear WhatsApp selalu sangat. Akhirnya hilang semua dokumen-dokumen yang penting. Terima kasih Reza Zakaria, pensyarah kanan di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya.